Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, orang yang tertentu yang dikatakan menghubungi PAS mungkin telah terdedah. Hari ini, satu laporan dalam Malaysia kini menulis, tawaran sertai kerajaan, PAS tuding jari pada Kit Siang. Persoalan sekarang ini ialah, adakah Kit Siang yang menawarkan PAS untuk menyertai kerajaan? Tapi pada pendapat saya, siapa Kit Siang untuk menawarkan PAS untuk menyertai kerajaan? Dia tiada apa-apa sudah pun dalam kapasiti dalam kerajaan. Bahkan dalam DAP pun, beliau sudah tidak ada apa-apa lagi. Kerana beliau sudah pun bersara. Hari ini, susulan penafian pemimpin kerajaan berhubung tawaran menyertai kerajaan, PAS hari ini menuding jari kepada veteran DAP Lim Kit Siang. Hakikatnya, Lim Kit Siang yang terlebih dahulu menjemput PAS menyertai kerajaan perpaduan kerana kedudukan kerajaan amat genting ketika ini dan UMNO tidak lagi mendapat sokongan orang Melayu, kata Khairul Nizam Khairuddin. Ketua penerangan PAS itu juga menyifatkan Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi tidak buat kerja rumah selepas menyindir Presiden PAS Abdul Hadi Awang supaya tidak perasan. Zahid perlu berhenti dari menipu dan terus menipu ahli UMNO maupun rakyat, kata beliau. Penipuan terbesarnya adalah propaganda tidak bersama DAP dan Anwar, tetapi akhirnya bersama parti yang dibenci ahli UMNO itu sejak sekian lama, kata Khairul Nizam. Apabila orang bercakap seperti ini, sebenarnya kita pun boleh tanya, kalau dulu UMNO bekerja sama dengan PAS dan dengan parti Bersatu, adakah Khairul Nizam juga akan berkata seperti ini? Kerana apabila dia kata seperti ini, selalunya dalam PRU 15 yang lepas, kita masih ingat, musuh utama Bersatu, musuh utama Perikatan Nasional, kata Muhyiddin Yassin, ialah Barisan Nasional. Jadi, apakah dengan bekerja sama dengan Barisan Nasional dan UMNO pada pilihan raya, membentuk kerajaan, kalaulah mereka bekerja sama akan membuatkan dia berkata seperti ini juga? Itulah yang kadang-kadang kita terfikir. Apabila ada orang kata bekerja sama dengan DAP dan Anwar, membuatkan mereka terkena ludah sendiri. Tapi nak tanya juga, mereka ni tak nak bekerja sama dengan UMNO kah dulu? Dengan Barisan Nasional. Dia bagaimanapun tidak menamakan siapa yang menemui Hadi untuk menawarkan kerjasama dalam kerajaan perpaduan. Walaupun terdapat desakan supaya pihak itu didedahkan. Lim bagaimanapun semalam berkata, apa yang diutarakannya hanya idea peribadi dan bukan cadangan DAP atau kerajaan. Malah katanya dia tidak pernah berbincang perkara itu dengan Setiausaha Agung DAP Anthony Loke atau mana-mana pemimpin DAP, apatah lagi dengan pemimpin kerajaan. Lim Kit Siang berkata, walaupun dia menyokong PAS menyertai kerajaan, parti itu perlu menyokong titah yang di Pertuan Agong yang menyeru ke arah kestabilan politik dan perpaduan nasional. Dia juga menuntut Hadi menarik semula dan memohon maaf atas tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepadanya dan DAP selama ini. Hadi kemarin mendakwa dia beberapa kali dihubungi orang tertentu yang menawarkan kerjasama dengan kerajaan perpaduan. Mungkin hanya tawaran ketua ranting, kata Anwar. Selain Zahid, Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini berkata, dia atau mana-mana pimpinan kerajaan tidak pernah membuat tawaran itu. Saya tidak dimaklumkan sama sekali. Saya tidak tahu siapa ketua ranting yang sampaikan kah. Saya tidak tahu, kata Anwar. Jadi itulah Anwar Ibrahim kata, siapa ketua ranting itu sehingga berani membuat tawaran? Kalau Anwar dah nafikan, Zahid pun dah nafikan, Timbalan Perdana Menteri pun dah nafikan, apalagi yang nak percaya? Itu mungkin ketua ranting aja, kata Anwar Ibrahim. Ya, bukan daripada saya, bukan juga daripada pemimpin kerajaan, kata Anwar. Itu tanya dialah. Mungkin daripada ketua rantingkah, saya tidak tahu. Tapi tidak pernah sampai dan tidak pernah dibincang di peringkat pimpinan yang saya tanya dalam PH atau BN. Anwar dipetik sebagai berkata oleh utusan hari ini. Saudara-saudara sekalian, apabila Lim Kit Siang dituding jari kononnya menawarkan sertai kerajaan ini, Lim Kit Siang kata dia
bukan mewakili kerajaan, bukan mewakili DAP, tetapi sekadar pendapat ataupun idea beliau semata-mata untuk menyokong titah yang di Pertuan Agong dan menyeru ke arah kestabilan politik dan perpaduan nasional. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan ulasan dan isu pada kali ini, jangan lupa bagi yang kali pertama tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma. Saudara-saudara sekalian, hari ini tergempar di seluruh Malaysia apabila seorang ahli perniagaan menyerahkan dokumen berkaitan dana judi Perikatan Nasional kepada SPRM. Habislah Muhyiddin kali ini. Itulah saya kata sebelum ini. Kita harap sangat-sangat Muhyiddin Saman Anwar Ibrahim supaya kelihatan dan kedapatan siapa sebenarnya yang bohong, siapa sebenarnya yang terkantui tercedok, dan siapa sebenarnya yang benar. Karena kita berpegang pada kebenaran, bukan berpegang pada fakta cakap-cakap semata-mata. Anwar Ibrahim kata, kalau kamu nak saman saya, silakan. Teruskan, kata Anwar Ibrahim. Tapi dia berkata atau bercakap dengan asas yang kukuh, kata Anwar Ibrahim. Dan belum sampai pun 2 hari selepas Muhyiddin Yassin mempertimbangkan untuk mau menyaman Anwar Ibrahim, ini pula berita yang paling menyedihkan. Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional disangka walaun semua sudah gembira bersorak-sorai. Mereka kata Anwar Ibrahim fitnah lah, Anwar Ibrahim kedapatan fitnah lah, Anwar Ibrahim bakal disaman lah, semoga Anwar Ibrahim bankrupt lah karena disaman oleh Muhyiddin lah dan sebagainya. Hari ini sudah kelihatan ada bukti baru yang pastinya akan membuatkan SPRM tidak teragak-agak membuka kertas siasatan. Seperti mana yang dinyatakan oleh Menteri Undang-Undang dan Transformasi Institusi, yaitu Azalina Othman Said. Beliau mengatakan bahwa beliau tidak pernah mengatakan bahwa kes dana judi dihentikan ataupun digugurkan. Tetapi apa yang dia kata, hanya akan pada bila-bila masa boleh dibuka semula. Jadi hari ini saya yakin, saya pasti SPRM pasti akan membuka kertas siasatan selepas mendapat bukti yang ditunggu-tunggu rakyat Malaysia, yang pastinya bukti paling ditakuti oleh Muhyiddin Yassin dan juga Perikatan Nasional, khususnya Parti PAS dan juga Hadiah Wang. Jadi kalau selama ini parti ataupun gabungan Perikatan Nasional yang punya gagasan bersih, prihatin, cekap, apalagi itu bersih, prihatin, dan stabil, sekarang bagaimana? Tinggalkan komen Anda. Persoalan besar daripada netizen di dalam ruangan komen di Malaysia kini, antara yang bertanya ialah, adakah ahli perniagaan ini bercakap benar atau data bukti yang dibawa, dokumen yang dibawa itu adalah dokumen yang sahih dan dokumen yang benar? Saya yakin dokumen yang dibawa oleh ahli perniagaan ini adalah dokumen yang sahih dan benar. Ialah yang dia datangi membawa dokumen ini bukan orang biasa-biasa, bukan ketua kampung, bukan penghulu. Ini adalah SPRM. Saudara-saudara, apa yang akan terjadi selepas ini? Seorang ahli perniagaan telah menyerahkan dokumen yang didakwa mengandungi bukti kaitan antara Perikatan Nasional dengan Syarikat Perjudian kepada SPRM. Ia beberapa hari selepas kerajaan berkata, SPRM belum membuka kertas siasatan berhubung dakwaan itu ekoran kekurangan bukti. Ahli perniagaan bernama Rashad Yusuf itu ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya hari ini dan dilaporkan di soal siasat selama kira-kira 3 jam. Maklumat yang saya ada disokong oleh dokumen tertentu. Saya serahkan kepada SPRM untuk menyiasat perkara itu, katanya seperti dipetik Free Malaysia Today.
Rashad, 52 tahun, menafikan ada kaitan dengan mana-mana parti politik atau NGO. Ini yang kita harapkan. Semoga Rashad, 52 tahun ini, benar-benar adalah orang yang bebas, berkecuali dan tidak mempunyai kepentingan apapun. Semoga beliau bukan ada kaitan dengan parti politik maupun NGO. Tapi biasalah, netizen ini tak sampai 1 jam akan kenallah siapa orang ini. Mereka akan cari sampai ke lubang cacing untuk mau mengenali siapa Rashad ini. Pada Desember lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim membayangkan sebahagian dana yang digunakan Perikatan Nasional dalam PRU15 adalah daripada syarikat perjudian yang terlibat dengan cabutan has judi. Bagaimanapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Azalina Othman Said menerusi jawapan Parlimen berkata, SPRM tidak membuka kertas siasatan berkenan dakwaan itu kerana maklumat yang ada terlalu umum dan tiada pihak yang boleh mengesahkannya. Ia menyebabkan beberapa pemimpin PN mengecam Anwar mendakwanya sebagai berbohong. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin pula berkata, dia menimbang untuk memfailkan saman terhadap Anwar. Anwar bagaimanapun bertegas dia tidak akan membuat dakwaan itu jika ia tidak berasas. Kita sebenarnya mengharapkan sebenar-benarnya supaya Muhyiddin Yassin betul-betul menyaman Anwar Ibrahim. Hanya dengan saman barulah kita tahu siapa benar, siapa yang tak benar. Hanya dengan saman kebenaran boleh diketahui. Hanya dengan saman seseorang itu boleh menutup ataupun boleh mengembalikan maruahnya. Sekarang ini ada 2 orang yang akan terpalit dengan maruah. Pertama sekali tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang amat berhormat Perdana Menteri kita, yang pastinya sekarang ini dikecam hebat di mana-mana platform media sosial, dan maruah beliau juga sudah tercalar yang dikatakan berbohong oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, khususnya Parti PAS. Beberapa orang pemimpin PAS telah membuat sidang media memohon supaya Anwar Ibrahim tampil membuat permohonan maaf secara terbuka. Tapi syukurlah Anwar Ibrahim, seperti yang telah saya katakan di awal-awal tadi, dia bertegas untuk tidak akan membuat dakwaan itu jika ia tidak berasas, dan Anwar Ibrahim telah menyatakan pendirian beliau bahwa beliau tidak akan sekali-kali berundur diri, beliau tidak akan sekali-kali memohon maaf kerana beliau sedia untuk disaman. Dan kali ini sudah terbukti dan kita tinggal tunggu apa tindakan SPRM seterusnya selepas mendapat dokumen sulit ini yang berkaitan dana judi Perikatan Nasional kepada SPRM. Yang pentingnya kita akan lihat tidak lama lagi, mungkin dalam beberapa jam lagi, nama orang ini yaitu Rashdan Yusuf pasti akan tular di mana-mana, dicari sehingga ke lubang cacing, dan kita akan tahu adakah beliau ini betul-betul tiada kaitan dengan mana-mana parti politik atau NGO. Saya berharap beliau memang tiada kaitan dengan mana-mana parti politik ataupun NGO. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.